PAS Celaru, mana RUU 355? Pada 18 Oktober 2018, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, PAS menangguhkan sementara pembentangan Rang Undang-Undang Persendirian bagi meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah atau RUU 355 selepas dibentangkan kali ketiga pada persidangan Parlimen April 2017. Walaupun pembentangan RUU 355 tidak mudah, PAS komited akan terus memperjuangkan akta berkenaan. Tetapi kita mengambil keputusan untuk tangguhkan sementara dan apabila tiba masanya, kita akan berhujah. Usul itu tetap akan dibawa oleh PAS pada persidangan Parlimen akan datang, tetapi masanya belum ditetapkan. Katanya ketika menjawab soalan dikemukakan peserta ketika menjadi ahli panel pada Forum Perundangan Islam yang bertajuk Maqasid Syariah dalam pelaksanaan perundangan Islam di Dewan Besar Wisma Darul Iman seperti yang dipetik. Persidangan Parlimen datang dan pergi, namun RUU masih juga tidak kelihatan. Tiba-tiba setelah bersekongkol dengan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Timbalan Presiden Keadilan, Datuk Seri Azmin Ali membentuk kerajaan tebuk atap bersama UMNO, MCA, MIC, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah. PAS menukar melodinya. Daripada keras desak-mendesak, kini sudah menjadi rasional dan bertindak waras. Kononnya, RUU 355 memerlukan pertimbangan dan penelitian secara menyeluruh bagi memastikan cadangan tersebut selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Seolah-olah PAS baru sedar bahawa Malaysia ialah negara berbilang kaum. Sedangkan sebelum ini mereka berteriak bahawa dalam pentadbiran Pakatan Harapan, Islam sedang diancam. Kerajaan Pakatan Harapan ditohmah kononnya mengamalkan Islam liberal. Prinsip rahmatan lil alamin diejek dengan pelbagai nama, tak kira dalam surau, Facebook, kumpulan WhatsApp dan lain-lain. Demi menyedapkan hati pentaksub, RUU 355 digambarkan seumpama hukum hudud. Sesiapa yang bertanya akan dilabel sebagai penentang Islam. Malah Presiden Keadilan ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jika tidak bersetuju dengan RUU 355 itu dalam pengundian di Parlimen, jika meninggal dunia jasadnya akan dikebumikan di Jerat, kata seorang ketua kawasan PAS di Kedah dalam kuliah agamanya. Semua penghinaan terhadap pemimpin Islam dalam parti yang tidak sefahaman dengan PAS ditular tanpa teguran daripada pimpinan tertinggi PAS. Kini apabila PAS sudah menjadi kerajaan bersama penentang RUU 355 iaitu MIC, MCA dan beberapa parti lain di Sabah dan Sarawak, segala siku dan lutut PAS sudah menjadi lembut. Pada 5 Februari 2020, Berita Harian melaporkan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata PAS tidak menyokong Barisan Nasional yang dipimpin Datuk Seri Najib Razak sebelum dan ketika pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Menurut Taqiyuddin, PAS tidak bekerjasama dan tidak berkompromi dengan Barisan Nasional apabila bertanding bersendirian di 150 kerusi Parlimen menentang Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sehingga mewujudkan pertandingan 3 penjuru. Begitu tegas kononnya PAS menentang Barisan Nasional. Kini setelah Najib disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi berkaitan dana SRC International Sdn Bhd yang berjumlah 42 juta ringgit, tiba-tiba PAS menegaskan komitmennya terhadap kerjasama dengan UMNO. Walau dalam apa keadaan sekalipun, PAS menzahirkan komitmen bersama UMNO dalam mafakat nasional di samping terus memperkukuhkan kerajaan Perikatan Nasional, kata Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam satu kenyataan seperti dipetik Malaysia Kini. Dengan komitmen ini nampaknya RUU 355 yang kononnya menjadi nyawa PAS entah di mana dibawa melayang, rakyat memerhati.